8 September 2022, ketika saya sedang masak menyediakan makan malam untuk keluarga, anak saya datang ke dapur memberitahu berita memaklumkan Queen Elizabeth II telah meninggal dunia pada usia 96 tahun selepas 70 tahun berada di takhta sebagai pemimpin di dalam keluarga diraja Inggeris yang paling lama berada di takhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Terima kasih kerana selagi milih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam perkongsian kita pada kali ini. Queen Elizabeth II, dalam memori peribadi saya, tahun 1989 ketika beliau melawat Malaysia, beliau juga telah datang ke Ipoh, ke negeri Perak. Kami pelajar-pelajar di sekolah Izzuddin Shah yang terletak di Jalan Sultan Azlan Shah atau dahulunya dikenali sebagai Tiger Lane, merupakan jalan raya yang menghubungkan lapangan terbang Ipoh dengan Bandar Ipoh dan juga Kuala Kangsar sebagai bandar diraja. Kami beratur di sepanjang jalan mengibarkan bendera ketika Queen lalu di hadapan sekolah kami bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah lain yang ada dekat situ seperti Sekolah Menengah Teknik, Star, Sekolah Tengku Abdul Rahman, Sekolah Raja Chulan dan sebagainya. Itu antara kenangan pada masa tersebut. Apabila kami makan malam semalam, anak-anak macam biasalah, remaja bersembang, kita ni patut pro ke anti ke kepada Queen. Jadi saya katakan bahawa tak perlu sangat untuk kita nak fikir macam tu. Kalau selama ni korang macam tak pedulikan sangat untuk baca sejarah, kita pergi London pun macam korang tak excited sangat pun, sampailah pergi ke tempat Harry Potter dan baru you rasa something. And then suddenly bila dia meninggal dunia, kita nak bincang macam kita nak pro ke anti ke, macam lah signifikan sangat Queen Elizabeth itu dalam hidup kita. I don't think it makes sense to me. Jadi kerana itu saya ingatkan baliklah kepada anak-anak ni dalam perjalanan ke sekolah tadi. There are a lot of things yang kita harus boleh belajar daripada baginda sebagai pemerintah sebuah negara yang sangat banyak pengalaman. Berapa ramai public figure yang tersalah cakap, tersalah langkah, berkelakuan tidak senonoh dalam pengetahuan kita. Tapi itu something yang saya tak pernah tengok lah berlaku kepada Queen Elizabeth. Menaiki takhta pada usia awal pertengahan 20-an, baginda begitu berdedikasi untuk memenuhi peranan beliau sebagai seorang queen selepas kematian mengejut bapanya pada masa tersebut. Dan beliau sebelum menaiki takhta juga merupakan remaja yang terlibat sama-sama volunteer dalam Perang Dunia, memainkan peranan menganggotai tentera Inggeris pada masa tersebut. Pro dan kontra, dia musuh kita ke dia kawan kita ke, is another thing. Jangan kita berlebih-lebih sangatlah untuk nak bercakap tentang itu jika kita tidak mampu bertegas terhadap musuh yang berada di dalam lingkungan kita sendiri. Tapi kita fokus kepada apa yang kita boleh belajar kan. Dan selepas menaiki takhta itu, daripada sebuah empire besar yang keluarga diraja itu berusia 1000 tahun lebih, sehinggalah sampai kepada hari ini, kepada sebuah negara yang berdepan dengan risiko untuk Scotland nak keluar, kemudian Northern Ireland juga berdepan dengan pelbagai isu terutamanya selepas Brexit. Baginda masih well comprehend, menjaga tata susila, bercakap dengan tertib, teratur dan sangat sukar untuk kita mengetahui tentang pendirian politik beliau. Sama ada Perdana Menteri Britain datang dari kanan ataupun kiri, semuanya dilayan sama rata setakat pengetahuan saya. Dan beliau bukan orang yang berlebih-lebihan, baginda bukan orang yang berlebih-lebihan nak mengulas, menyuarakan pendapatnya, pendapat peribadi versus pendapat profesional ke. She didn't do anything like that. Dan menempuh sejarah yang pelbagai dalam ingatan peribadi saya, of course yang terawal macam saya sebutkan tadi,
di lawatan baginda ke Malaysia pada tahun 1989 tersebut. Tetapi yang paling signifikan untuk hidup saya ialah ketika mana kejadian Istana Windsor terbakar. Saya tak ingat tahun berapa, tapi di zaman berkenaan, buat kali pertama somehow, kerana internet pun baru bermula, melihat bagaimana kritikan terbuka diajukan kepada monarki ini tentang bebanan untuk memperbaiki Istana Windsor tersebut. Apa faedahnya keluar duit begitu banyak untuk memperbaiki rumah mereka ni, sedangkan mereka ni ada sumbangan apa kepada negara? Dan pada masa tersebut saya ingat bagaimana Queen Elizabeth II ini telah membuat keputusan menukar paradigma daripada keluarga raja-raja sebagai pengutip cukai. Beliau membuat keputusan untuk turut sama membayar cukai seperti rakyat jelata. Itu adalah satu paradigm shift yang very significant. Kemudian saya juga ingat kepada krisis yang timbul bila mana berlaku perceraian di antara Charles dan Diana, dan apabila Diana telah meninggal dunia dalam kemalangan yang ketika itu kelihatan very suspicious pada 31 Ogos 1997. Rasanya kalau tak silap saya, sebab saya masih di Jordan pada masa tersebut, saya di rumah kawan saya Husaini dan Rasul Haji F, baru lepas masak lunch kalau tak silap saya lah pada masa tersebut. Jadi sekarang ni mungkin kita dah ada macam-macam maklumat, tapi pada masa tersebut kita nervous memikirkan kerana keluarga Fayed adalah Muslim, so adakah Diana akan masuk Islam dan bolehkah ada seorang Muslim dalam ekosistem kesultanan ataupun keluarga diraja Inggeris ni tadi. Dan kuatlah kecenderungan pada memikirkan konspirasi dan macam-macam isu lain lagi yang berada di belakang kematian tragis Princess Diana pada ketika itu kan. Selain daripada itu juga, saya mula berkenalan dengan konflik di Island Utara apabila kali pertama saya datang ke Pulau Island ini pada tahun 1998. Iaitu ketika saya masih sempat melihat kereta kebal di Belfast pada ketika itu, dan bagaimanakah konflik di antara United Kingdom dan Ireland ini mengorbankan ribuan nyawa. Konflik ini juga melihat bagaimana sepupu baginda, saya tak ingat namanya, dibunuh oleh IRA di Sligo pada sekitar masa tersebut, dan meruncingkan keadaan. Baginda sebagai seorang ketua negara, bukan sahaja untuk United Kingdom tetapi juga untuk Australia, New Zealand, Canada, mana lagi, Barbados, Jamaica. Bagaimana baginda memainkan peranan untuk menjadi penyatu di sebalik struggle politik yang berubah-ubah ni tadi. Saya admire aspek berkenaan. Dan beliau juga telah datang ke Ireland pada tahun 2011 di zaman Presiden Mary McAleese kalau tak silap saya, dan ucapan yang beliau sampaikan itu sangat signifikan untuk menentukan rentak era sekarang. Adakah masih mahu terus bermusuh, benci-membenci dan menimbulkan ketidaktenteraman di antara dua jiran yang tak boleh nak lari ke mana-mana lah, dua buah pulau berjiran ni, ataupun macam mana. Jadi kalau tengok balik ucapan beliau pada masa tersebut, bagi saya sangat penting untuk seorang daripada keluarga diraja Inggeris datang ke Ireland ini buat kali pertama dalam sejarah. Dan kalau tidak silap saya juga, daripada sisi ibunya, beliau juga ada keturunan Irish kerana beliau baginda Queen Elizabeth II itu adalah keturunan daripada Irish King of Brian Boru yang memerintah Ireland pada sekitar tahun 1002 hingga 1014, yang menyaksikan tentang kekalahannya di dalam Perang Clontarf kalau kita rujuk balik kepada sejarah Ireland pada suatu ketika kan. Jadi benda-benda ini
kita ambil tahulah untuk kita belajar. Saya punya perasaan tu ialah bila saya nampak orang tua, apatah lagi sebagai pemimpin kepada sebuah negara, mereka telah menyaksikan begitu banyak sejarah dan fokus on apa yang kita boleh belajar, terutamanya di zaman kita menginsafi betapa susahnya nak melahirkan manusia yang berkualiti kan. Di zaman budak-budak sekarang terlompat-lompat dengan TikTok, Snapchat, apa-apa benda sekarang ni, macam how high I'm thinking about individuals macam Queen Elizabeth II ini sebagai pemimpin kepada sebuah negara. Dan sedikit malangnya ialah kerana di akhir hayat baginda berdepan dengan krisis yang again dicetuskan oleh masalah quote-unquote budak-budak sekarang lah, apabila cucu baginda Harry berkahwin dengan Markle yang telah secara terbuka membuat dakwaan yang amat berat kepada keluarga beliau. Betul ke tak betul ke apa semua ke, dulu saya macam cuba untuk tidak bias, tetapi bila dah start podcast yang beliau lakukan, kemudian perkembangan terkini pasca temu bual dengan Oprah tu, saya dah memang menyampah lah. Dan saya hanya nak fikirkan dari segi betapa sedihnya jiwa seorang nenek lah apabila cucunya yang trauma daripada kecil dengan tragedi kematian ibunya Diana dalam kemalangan tersebut, kemudian bapanya berkahwin dengan isterinya yang pada masa ini menjadi remaja yang berdepan dengan pelbagai cabaran, masalah, dan sekarang ni berumah tangga dengan seorang wanita yang sangat manipulatif dan merosakkan hubungan di antara beliau dengan keluarganya. Mungkin tu yang saya rasa macam sedih sikit lah bila fikirkan tentang di akhir-akhir hayat Queen Elizabeth II ini. So adakah selepas kemangkatan baginda di zaman Raja Charles III ini, elemen-elemen Republican akan jadi lebih kuat? Misalnya macam Australia kuat ya, dia punya perasaan dan juga desakan untuk memerdekakan diri sepenuhnya daripada United Kingdom, daripada kerajaan keluarga diraja Inggeris ni. Barbados baru sahaja tidak lama sebelum ini. Dan mungkin daripada satu sudut juga saya rasa kematian suami baginda tahun lepas menyebabkan baginda keseorangan mendepani cabaran-cabaran berat yang dihadapi pada masa ini. Imej yang saya sangat tersentuh dan sedih ialah ketika saya melihat upacara perkebumian suami baginda itu, baginda seorang diri berada di satu sudut, walaupun pakai mask tu nampak very fragile ya, di usia baginda bila suami dah tak ada kan. Sebab saya teringat baliklah macam mak saya pun dulu bila arwah abah meninggal tu, antara luahan hati mak yang saya rasa sangat sedih lah apabila mak menyatakan bila abah dah tak ada tu, kekuatan dirinya hilang, sebahagian daripadanya rasa sunyi teman hidupnya kan. Jadi mungkinlah agaknya baginda tidak recover daripada kesedihan kemangkatan suami baginda yang akhirnya membawa kepada kena COVID dan semakin sakit, tidak appear public semasa acara meraihkan 70 tahun pemerintahan baginda beberapa bulan lepas. Isteri saya sempat pergi ke London, memang saja nak jalan ke London, tapi kebetulan pada masa tersebut kan. Ala kulli halnya, saya rasa lebih wajar untuk kita memberikan fokus untuk mempelajari kualiti-kualiti tinggi yang ada pada diri baginda sebagai seorang individu. Dan saya sebagai seorang Muslim, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak pernah mengajar untuk memandang pemimpin-pemimpin negara lain itu dengan bahasa memaki, mencarut, mempelekeh, memandang rendah. Tak ada. Baginda ketika berkomunikasi, menghantar surat, baginda menyampaikan mesej dengan menunjukkan hormat beliau sebagai pemimpin kepada sebuah kerajaan komuniti di semenanjung tanah Arab dengan pemimpin empire lain, dan sebagai Muslim versus non-Muslim juga apabila
mayat seorang Yahudi yang meninggal dunia itu lalu di hadapan baginda berdiri untuk menunjukkan rasa hormat kepada individu berkenaan, dan perbezaan agama tidak menjadi sebab untuk kita rasa bagus sangat, terutamanya ketika kita sendiri belum berjaya untuk membersihkan persekitaran kita daripada orang-orang kita sendiri yang mengkhianati dan menzalimi sesama kita. Jadi di akhir zaman ini, ambillah sedikit peluang, nasihat untuk diri saya sendiri juga, untuk baca dan fahami tentang latar belakang yang membentuk kepribadian beliau, baginda, sebagai seorang pemimpin, dan apakah ada benda-benda yang boleh kita teladani untuk kita pinjam kualiti-kualiti tersebut untuk membentuk manusia di zaman Snapchat, TikTok, Discord, yang tak apa benda lah yang ada sekarang ini. Semuanya sibuk dengan benda-benda yang useless. Wallahu alam.